أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungannya di mana? Surah ketiga. Syurutul Qasr. Syurutul Qasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutul Qasri. Syurutul Qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalatain wa ayyakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasri wa niyyatul qasri indal ihram wa ayyakuna as-salatu ruba'iyatan wa dawamu safar ila tamamiha. Syurutul qasri, bermula segala syarat qasar. Syarat nak qasar, jamak kita dah belajar dah. Jamak takdim dan jamak takhir, ini qasar. Bermula segala syarat qasar itu 7. Ayyakuna safaruhu marhalatain. Pertama, bahawa ada perlayarannya. Pelayarannya ini perjalanan dia. Marhalatain, perlayarannya itu 2 marhalah. 2 marhalah, yakni 90 pal. Bahasa kita pal ni kilo, batu. 90 batu. Tentang marhalatain ini sampai sekarang pun masih ada ketetapan sebab dia membabitkan ukuran, dan masing-masing dia punya sukatan dia tak sama. Kita punya gantang pun tak sama dengan negara lain. Tapi kebanyakan ulama mengatakan, ada yang mengatakan 98, ada yang mengatakan 93, 96, dan ada mengatakan 80. 8 pun ada, macam-macam pandangan. Tapi yang pasti yang Dr. Wahbah Zuhairi 93, kata saya Dr. Wahbah Zuhairi 93 km. Tapi kalau jatuh dalam kitab-kitab memang tak ada kata sepakat tentang marhalatain. Sebab dia membabitkan ukuran jadi payah. 96 kata saya 93. Syurutul kata setengah ulama 80 lebih, 86, ada juga ada 88. Bermula segala syarat qasar itu 7. Pertama, bahawa ada pelayarannya itu 2 marhalah, yakni 90 pal, 90 batu. Itu dia tak boleh siapa yang pendek, dan dia mesti yakin 2 marhalah. 2 marhalah ni kalau ikut asalnya perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu asal. Tapi kita sekarang ni dia tak sampai lah. Lepas tu ada golongan-golongan liberal, dia tak bagi
musafir jamu qasar sekarang sebab dia kata tak sampai sehari semalam. Kita naik kereta bang, dia kata kita naik kereta. Dia tak mau sudah lah, dia pergi. Yang penting perjalanan, ikutlah lagu mana perjalanan pun. Dia tak sebut perjalanan tu berjalan kaki, dia kata safar. Dia bukan dia kata yamshi, berjalan kaki tak boleh. Dia kata safar. Safar ikutlah dengan mana bentuk perjalanan, sama ada berjalan kaki ataupun naik kapal terbang. Ada yang kata begitu, naik kapal terbang dia sehari sampai, tak sampai sehari. Tahu kita Penang KL sejam ya, proses lagi ikutnya awak cepat lagi. Sejam ni nak capai apa dia tak nak jawab kuasa. Bila dia tak faham sudah, dia yang rugi. Dia yang rugi, dia tak mau. Jadi kita kira akal. Kita tengoklah bahasa dia kata safar, bukan dia kata al-masyu, berjalan kaki. Lepas tu jalan kalau kita tak kira pula definisi berjalan kaki. Jalan kaki tu macam mana pula? Jalan kaki pendek macam mana, hak kaki panjang lagu mana, hak belakang sikit lagu mana, hak langkah luar sudah. Nak kira payah dia jadi payah. Itu yang pertama. Wa ayyakuna mubahan. Dan kedua, bahawa ada pelayarannya itu harus, ini pelayaran yang harus. Jangan pelayaran dari pelayaran maksiat. Bila kata mubah ni, maksiat tak boleh. Tapi harus ni pada sangkaan dia. Walaupun tak harus pada wakil. Walaupun pada hakikat bukan. Contohnya seorang raja mengutuskan putusan, menghantar surat bahawa dihukumnya seseorang tadi di atas sangkaan dia, walaupun hakikat dia itu tak salah, boleh. Dia panggil harus ini pada sangkaannya, bukan dia sengaja buat harus. Benda tu haram tak, dia beranggapan betul, hak balik dia, walaupun hakikat tak betul. Boleh perjalanan dia tadi ni, dia boleh dia musafir dan jamu qasar. Sebab dia beranggapan destinasi tempat dia nak pergi tu, perjalanan musafir nak pergi situ, membabitkan tentang hukum dan sebagainya, dia beranggapan dia betul, tak apa, walaupun hakikat tak betul. Sudah. Itu dia panggil harus. Tapi secara umum kita cakapnya perjalanan yang haruslah. Maknanya perjalanan yang bukan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan maksiat. Tapi pada ketika perjalanan, jadi kalau maksiat tu berlaku pada tengah perjalanan, bukan dia niat. Dia niatnya pada ketika sebelum kita berjalan tu, janganlah musafir dalam perjalanan maksiat. Tapi bila dia buat jamu qasar, tiba-tiba berlaku maksiat selepas pada tu, tu kita tak masalah. Jadi hak yang jamu qasar dia sebelum tu dikira sah, walaupun selepas tu dia buat maksiat. Dia berjalan-jalan, tujuannya nak pergi elok, tujuan nak pergi mengaji. Sampai ke tempat dia pun jamu qasar, tiba-tiba jumpa kawan dia kata kita tak payah mengaji lagi, tapi buat kerja-kerja yang haram. Adakah dia kena qada jamu qasar dia sebelum ni? Tak kena qada, sebab awal dia tu memang niat dia elok. Walaupun berlaku selepas pada itu, dia berpaling niat kepada maksiat. Begitu juga dia masuk juga dalam safar yang tak harus ni. Safar yang dia tak boleh buat qasar, safar yang dia tidak tahu hala tuju. Dia tak tahu nak pergi mana. Ini pun tak boleh juga. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil haib. Haib ni orang tak tahu nak pergi mana. Dia ikut kaki bawah. Kalau bahasa kita, ikut kaki bawah. Orang ni pun tak boleh jawab qasar. Dia tak tahu sebab dia musafir.
Tak tahu. Dan ke mana? Dia pun tak tahu dia pergi ke mana. Ikut berhenti. Ini pun tak boleh buat jamak qasar. Dia mesti kena ada maksud, tempat tujuan matlamat, destinasi yang dia nak tuju tu mesti kena ada. Dia tak ada. Ikut kaki sampai tak boleh. Jadi maksud dengan mubah ni dia panggil dalam bahasa Arab maqabal haram, yang berlawan dengan haram. Murad dengan mubah ialah maqabalal haram, yang melawani bagi haram. Sebab apa? Takut bila kita kata murad dengan mubah, jadi musafir yang wajib, musafir wajib sampai haji, kita kena jamak qasar. Itu lagi keringanan Tuhan bagi. Bahkan kita berdiri jamak qasar ni berdasarkan pada ketika Nabi buat haji. Dia kata sampai itu mesti sampai yang mubah. Itu sampai yang wajib. Bukan. Maksud mubah ni maqabalal haram. Bila sebut musafir yang harus, maknanya dia tak termasuk musafir yang haram. Sebab bila kita kata harus dilawan apa? Dia lawan sunat. Dia lawan wajib. Dia lawan haram. Tapi bila dalam kitab fiqh bila sebut safar, bab musafir, bila kata safar yang harus, makna jangan safar tu safar yang haram. Safar yang wajib telah lagi boleh buat. Safar yang sunat telah lagi boleh buat. Ni kita dah faham, kita faham tu. Safar yang mubah ni safar yang harus saja. Hak sunat tak boleh, haram tak boleh, wajib tak boleh. Hak ni wajib saja. Itu no. Dia ada silah fiqh. Wal murad bil mubah ma qabala al haram, muqabil bagi haram. Jadi masuklah safar yang wajib boleh buat jamak qasar. Mana? Safar haji. Safar sunat ada. Safar kita pergi nak ziarah kubur Nabi. Daripada Mekah kita nak pergi Madinah nak pergi ziarah kubur Nabi, itu safar sunat. Daripada sini pergi ke Mekah, safar wajib. Daripada Mekah ke Madinah nak pergi ziarah kubur Nabi, itu safar sunat. Safar sunat dia panggil. Safar makruh. Safar makruh kita pergi duduk berniaga, jenis benda-benda yang makruh, pergi rokok ke apakah, dan safar berjalan seorang diri. Safar makruh. Kita musafir ni jauh-jauh seorang diri makruh. Boleh. Dia masuk makruh, masuk juga. Masuk dalam mubah. Selain berharam saja. Safar makruh ni kita safar seorang diri. Kita kena musafir sekurang-kurangnya 3 dalam itu. Baik. Dia kena ada pengiring kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri. Yang ketiga, mengetahui dengan harus qasar. Ni dia tak tahu kok. Orang qasar kita menayang apa ni? Doh. Kan doh 4. Doh qasar benar apa dia? Ni jangan lupa. Dan pergi sembahyang zuhur seorang-seorang. Dan saya ikut. Dia duduk confused. Dia pun tak pernah dengar qasar tu benda apa. Dan dia pun tak tahu boleh qasar. Tak tahu boleh qasar, mana dia tak tahu zuhur boleh buat 2 lah. Dia kata zuhur 4 dengan mana nak buat 2. Dia ni nak ambil duduk dia diam pergi sembahyang seorang-seorang. Dan tu dia kena belajar benda ni. Dia mengatakan dia tak tahu kata boleh qasar. Orang ni kalau kita sempat ajar dia tak faham. Tapi kalau jenis dia orang kampung bukan boleh ajar dia tu. Seperti mana dia jahil, dia tak tahu langsung dia berasal sembahyang qasar. Tak pernah dengar, tak pernah belajar, tak pernah mengaji tentang jamak qasar. Jadi dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Habis. Sembahyang dia tak pakai kalau dia buat pun. Sebab dia tak tahu hukum. Ataupun seperti mana dia baru masuk Islam, ataupun dia jahil. Kedua sebab baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia pun tak baru duduk belajar sembahyang zuhur 4 rakaat, tiba-tiba zuhur tak kena buat 2. Jangan. Kita pun jangan pergi ajar dia dulu. Saat ni dia tahu tak jadi masuk Islam. Zuhur ni sekejap 4, sekejap 2. Jangan. Dan waniyatul qasri indal ihram.
Dan keempat, niat qasar pada ketika takbiratul ihram. Kita niat qasar pada ketika takbir. Itu kita mengaji. Kalau jamak ni kita niat sebut tak tahu, tapi kalau jamak ni dia boleh kita niat dalam sembahyang pun boleh. Selepas bertakbir pun boleh jamak ni. Boleh kita niat. Tak selagi tak boleh salah boleh kita niat. Kita niat jamak takbir. Kita niat boleh. Kita tak niat dalam takbir tak apa, tapi qasar dia mesti niat dalam takbir. Sebab jamak ni sebab hak kita asal kita tak buat lagi. Kita nak niat dalam sembahyang pun boleh lah. Tapi qasar ni di sembahyang tu, maknanya qasar tu sembahyang pertama kita buat. Dia qasar nama dia. Kalau kita jamak sembahyang pertama tu dia tak bagi jamak lagi. Jamak tu bila kita niat yang kedua masuk di pada yang pertama. Jadi boleh kita niat dekat mana-mana pun. Asalkan jangan lepas salam pun niat tadi. Tapi qasar dia sebab bila qasar tu sembahyang pertama tu lah kita sembahyang qasarnya. Kedua pun qasar sembahyang kedua. Jadi tak boleh kita baru niat qasar pada kita sembahyang tu. Apabila dua tu memang empat. Bila kita tak niat qasar, jadi automatik dia akan jadi empat. Bila jadi empat, kita pergi dua buat dua tak sah. Dia sembahyang ni dia tak niat dia tak niat bilangan tak apa sembahyang ni. Saja aku sembahyang pada dua makmum kepada Allah boleh dah. Kalau sembahyang seorang diri saja aku sembahyang pada dua 4 rakaat tak sebut tak apa. Dia bukan syarat sebut 4 rakaat ni. Tapi kalau kita pergi sebut juga silap tak sah. Aku sembahyang dua 3 rakaat makmum kepada Allah tak sah. Tapi kalau kita aku sembahyang dua makmum sah. Dia tak sebut 4 sebab apa? Bila sebut 2 mesti 4. Tapi bila sembahyang tu asalnya 4, bila kita niat tak niat qasar pada tiga takbir, jadi automatik dia jadi seluruh yang 4. Tiba-tiba kita buat 2 rakaat pun dah sah. Nampak? Dia berbeza dengan jamak dengan qasar tu. Dia kata syarat dia wa niyatul qasri indal ihram, dan dia meniatkan qasar pada ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia niat zuhur, dia sembahyang zuhur, dia tak sebut qasar, maka tidak sahlah sembahyangnya. Tak sah sembahyang. Habis. Itu yang keempat, niat qasar. Indal ihram, pada ketika takbiratul ihram. Jadi masuk ihram ni bersama takbiratul ihram ni. Allahu akbar, niat dalam tu. Tapi kalau sembahyang di niat tu dia begini. Kenapa disyaratkan niat qasar? Kerana qasar tu dia panggil khilaful asli, menyalahi asal. Sebab asal qasar ni sembahyang 4. Dia sebut qasar ni sembahyang 4. Sembahyang 4 rakaat tu buat qasar. Sembahyang 3 dia tak buat qasar, waktu maghrib tak buat 2. Subuh tak buat 2. Subuh nak buat qasar, pada subuh 2 dah. Kau nak buat serakaat sekerat. Tak boleh. Ataupun dia buat serakaat saja niat qasar. Qasar ni 4. Dia bila kita sebut bila qasar ni semayang yang 4 rakaat. Semayang 4 rakaat. Kenapa bila semayang zuhur hak asal dia tak perlu niat rakaat? Dia tak perlu guna kata 4. Sebab itu asal. Adapun niat qasar ni dia panggil khilaful asli. Dia menyalahi yang asal. Bila khilaful asli, bila dia lain daripada asal, kita kena ta'yin, kena sebut. Mana? 2 qasar kena bayar ke tak? Qasar ni 2 rakaat. Kita kena niat qasar. Sebab dia khilaful asli. Semen tamam tak sebut apa? Tak perlu sebut 4. Pada kita takbiratul ihram. Pada ketika takbiratul ihram, seperti asal niat yang lain lah. Niat yang lain mesti dalam takbiratul ihram.
Boleh tak kalau dia niat selepas pada takbiratul ihram? Tak boleh. Kata ulama, lam yanfa'u, tak sah semayang dia. Jamak tak boleh. Kita semayang jamak takrib, semayang dia zuhur, aku semayang zuhur kuasa, makmum kalau tak ada. Paling baik kita niat dalam lah. Tapi kita niat luar, kita nak dalam takbir je lah. Majmu'an kan, jamak dengan asal boleh. Kalau kita nak semayang macam ni boleh. Aku semayang zuhur 2 rakaat kuasa, kalau Allah Ta'ala kemudian dah takbir tu, masa mana kita nak ingat apa? Dan semayang tu, aku nak jamak asal boleh. Selagi tak bisa salam. Jangan assalamualaikum baru ingat, oh aku tak niat jamak tadi. Masa tu dia hanya buat kuasa je, jamak tak boleh buat. Dia hanya boleh buat kuasa saja, tak boleh buat jamak. Ini semayang jamak. Ustaz, tanya sikit. Ya. Kalau imam tu tak niat, kita niat macam mana Ustaz? Ataupun sebaliknya? Imam tak niat apa dah? Kita mengikut imam. Jadi imam tu dia kosa, tapi kita tak niat. Kita tak niat kosa. Kita tak niat kuasa. Imam tu niat kosa, jadi macam mana tu? Kita semayang kuasa lah, tapi tak niat kuasa. Kita ikut imam. Dia tak tahu dia tak tahu kadang-kadang dia tak tahu dia sama ada nak kosa ke atau tidak. Dia kuasa, kita ada kuasa pun kita boleh ikut. Kita yang kita kuasa kan? Kita kuasa. Kita kuasa lah. Makmum imam kita tak tahu kuasa atau tidak. Dia kalau kita sampai baik dia sebenarnya kita tak boleh ikut lah. Kita tak boleh ikut imam yang tamam. Tapi bila apabila kita dah tengok, kita pun tak tahu tanda-tanda adakah dia ni semayang tamam ataupun sempurna. Tapi apabila jadi mana kita boleh takbir. Tapi apabila kita dah yakin, kita kena mufaraqah. Kalau kita tahu kata dia ni tamam, kita kena mufaraqah. Tapi kalau untuk imam, kalau kita ni yang semayang tamam, tak kisah. Imam tu dia jamak kau ataupun kuasa, biar-biarlah kita sebenarnya. Ni yang imam dia memang banyak berlaku keliru tu kan. Seeloknya kita pastikan dulu lah. Kita pastikanlah, tak pasti juga semayang lah. Bila kita yakin kata dia ni tamam, kita mufaraqah. Selesai mufaraqah. Kita mufaraqah. Masa tu kita kena mufaraqah. Sebab kita tak ikut orang tamam. Dia kena ambil pilihan mufaraqah. Habis itu. Wa ayyakuna as-salatu rubaiyatan. Nak qasar ni semayang 4 rakaat. Jangan lebih qasar pula maghrib. Ada untuk lepas qasar maghrib. Lebih pondok. Saya pernah jadi budak pondok, dia mengaji namu, mengaji tauhid, mengaji dia jangan ngaji. Semayang dengan dia. Ni penuh berlaku saya, kawan saya. Semayang dengan dia. Tu dia jadi imam, dia semayang maghrib puasa 2 rakaat. Tapi kita mufaraqah lah, bukan mufaraqah apa, dia bagi salam, kita naik satu. Tanya wah tu ada kuasa. Lebih pondok. Kuasa. Nak kuasa ni semayang jadi 4 rakaat. Semayang 4 rakaat. Kalau kita nak puasa juga maghrib boleh. Kita semayang rakaat setengah. Kalau kita nak puasa subuh boleh, kita semayang 1 rakaat. Boleh, nampak? Tapi mayang tu tak salah, nak buat boleh. Wa ayyakuna as-salatu rubaiyatan. Bahawa semayang kita nak qasar ni semayang yang bangsa 4 rakaat. Jenis 4 rakaat, iaitu Zuhur, Asar, Isyak. Yang memang semayang fardu lah. Yang dia panggil asal, secara asal. Walaupun semayang tu semayang jadi sunat. Ada semayang fardu jadi sunat. Semayang fardu jadi sunat ni apa? Semayang kanak-kanak, semayang mu'adah, semayang orang yang ulang. Semayang sunat, dia jadi sunat semayang tu. Boleh tak dia nak qasar? Dia nak i'adah qasar. Dan boleh tak kanak-kanak tadi dia nak semayang qasar juga? Boleh.
Walaupun dia nak ni, makna semayang hak jenis 4 rakaat, Zuhur, Asar, Isya, yang wajib pada asar. Walaupun dia jatuh sunat. Jatuh sunat ni seperti semayang kadang-kadang dan semayang mu'adah, semayang ulang. Dia boleh harus dia qasar. Dia boleh qasar walaupun dia semayang ulang. Atau boleh berlaku ni, dia semayanglah Zuhur, kemudian dia pun musafir. Dah masuk Zuhur, dia semayang di rumah dia keluar musafir. Pulang musafir tengok di RNR, ada ni golongan mana ni, tubuh mana hebat ni, lebih-lebih semayang, aku nak semayang lain, dia semayang kosong. Boleh. Yang ada. Tapi itu dia jatuh sunat lah. Tapi dia jatuh sunat, dia niat fardu. Semayang yang ada ni dia kena niat fardu juga. Saja semayang fardu tu 4 rakaat. Boleh. Dia kena niat fardu juga walaupun sebenarnya dia bukan fardu, sunat. Dia jatuh jadi sunat. Itu semayang, mesti semayang itu jenis 4 rakaat. Lagi pula kata dia, wadawamus safari. Wadawamus safar, dan keenam berkekalan pelayaran. Berkekalan pelayaran. Mana pelayaran dia, perjalanan safar dia itu berkekalan. Ila tamamiha, hingga sempurna sembahyangnya. Hingga sempurna sembahyangnya. Sampai sempurna. Makna dia perlu, ni duk cerita orang dulu naik kapal dan sebagainya. Naik kapal, dia semayang di atas kapal atau di atas kenderaan, yang mana kadang-kadang bila dia semayang, elok-elok kapal itu sampai di kampung dia. Sekarang tak berlaku lah benda ni. Ataupun kapal terbang sendiri, kita semayang, elok-elok kita semayang tu sampai di tempat. Tapi kalau kita duduk di airport tu tak apalah, bila kita tak duduk, bukan kita duduk di airport tu, Pelapi ni bayar lepas, kita duduk bayar lepas, tak apalah sampai tempat dia. Tapi kalau duduk lain daripada bayar lepas, dia boleh lagi ni. Jadi masalah ni masalah dulu. Sekarang kita tak boleh nak tasawur lagu mana. Kita semayang jamak, mestilah berkekalan sampai tadi, sampai di tempat dia. Kerana dia jangan sampai kepada tempat dia. Dia tak mau bila dalam kita semayang, elok salam sampai di kampung. Tu cerita tu payah nak gambar. Jadi kalau kita jenis naik kapal, naik kapal dan sebagainya, kalau kita yakin, kalau aku semayang kat ni kapal ni sampai dah di tempat aku, tak boleh kita semayang. Dia tak boleh buat pasal. Dia mesti berkekalan sampainya sehingga semayang, sempurna semayang. Mana kalau dia beri salam, dia masih lagi belum sampai di kampung dia. Dia jangan sampai di kampung dia lagi. Sebab tu kita Arab dia kata sapinah kapal, perahu. Orang dulu naik kapal, di bawah satu tempat naik kapal. Dan tu Arab dulu, pedagang Arab pergi dari Yaman ke Melaka naik kapal. Jadi dia buat contoh dengan kapal lah. Kita tak boleh nak bayangkan lagu mana lah, tak boleh. Maknanya berkekalan safar sehingga tamam, sehingga sempurnanya semayang. Mana dia nak semayang kosong tu mesti di dalam waktu. Tak ada, bukan dalam waktu, mesti dalam keadaan dia musafir. Kalau dia dah sampai kampung, tak boleh. Ini contohnya kita naik kapal. Dikata ka'an balawat safinatun, seperti bawa sampai kapal itu di kampung dia. Darul iqamatihi, di tempat dia bermukim. Ataupun dia syak. Kalau syak, dia jangan buat. Dia kena semayang tamam. Dia tak boleh kosong. Yakin, syak pun tak boleh. Sebab apa? Sebab pertama, bila dia sampai di kampung dia, hilanglah sababul rukhsah. Sebab dia diberi kemudahan tu,
diberi kemudahan sebab apa? Kita diberi kemudahan kuasa sebab apa? Sebab musafir. Dia sampai kampung kau sampai dah. Tu kaedah dia kena ingat. Li zawali sabab rukhsah. Kerana hilang punca, hilang sebab diberi keringanan dan kemudahan kepada kita. Yang kedua, sebab apa tak sah? Kalau dia syak pada sampai, sebab dia syak, sebab dia ragu. Bila dia syak, maka tak dibenarkan, tak boleh dia buat. Bila dia syak, dia kena ambil asal. Kita bila kita syak, kita kena kembali berasal. Mana asas semayang? Asas semayang bukan qasar. Asas semayang ialah tamam. Bawa ni kaedah. Belajar fiqh ni dia kena ada kaedah. Kaedah ni lah yang memantapkan ilmu kita. Dia kena mengaji qawaid fiqh, dia kena mengaji usul fiqh. Sekarang ni orang mengajar dia tak ada kaedah. Ulama nak sebut saja tu semua ada kaedah. Kenapa? Macam tadi qasar. Kenapa qasar kena niat dalam takbir? Dia dipanggil elah dia kena mengaji. Saya dulu pun mengaji fiqh, bukan kita kata orang sekarang. Dulu saya mengaji pun bukan semua tok yang membayangkan elah, mendatangkan kaedah. Bukan semua guru. Yang saya belajar dulu Tok Haji Cik Qadian. Tok Haji Cik Qadian ni saya pernah cerita dah. Haji Cik Qadian ni memang selagi dia tak bagi kaedah ataupun elah, jangan kita tanya lagi dia. Sampai dia beri elah. Kenapa? Itu sebab apa? Sebab itu Tok Haji Cik Qadian nama itu kena ni. Umur 104 tahun, bukan 140. 104 tahun masih saya mengaji kat dia. Anak murid Tok Kenali. Anak murid Tok Burming di Patani, Haji Cik Qadian, 104 tahun. Dia mengajar malam-malam, selimut. Kita panggil selimut keranjang. Selimut biru. Dia tak pakai, pasang terselip. Sudah. 104 macam ni tak? Suruh hidup, lampu pasang, mata tak nampak. Pengalaman mengaji dia. Cukup garam sungguh-sungguh. Tak ada guru lah garam macam ni. Beri salam silap dia hambat jangan main. Beri salam silap dia. Assalamualaikum dia hambat balik. Kena beri Assalamualaikum. Assalamualaikum mafi khu. Hambat kalau haram. Cuba Haji Cik Qadian tak jauh dengan Pekan Qadian. Tidur ngaji dia, tidur di Pekan Qadian, masjid Pekan Qadian, tidur situ 2 minggu dia balik pada Patani pergi ngaji dia. Di atas saya dulu macam hang juga dia tu. Masa ngaji kat Syekh Abdullah Fahim. Maknanya dia beritahu dia ngaji kat Syekh Abdullah Fahim, Tok Wan Palah, Syekh Abdullah Fahim. Di atas saya ngaji macam tu, tidur di masjid dia tu. Tapi tidur di masjid tu tak apa dia, tapi takut hantu dia lepas tu tidur penuh. Dia melambok lah. Dia tu takut hantu. Hang tak takut hantu. Dia kepak kita. Masjid kat rumah dia tu masjid Qadian. Bukan masjid Pekan. Dia tak takut hantu. Masjid tu hantu mana? Dia kepak saya pun lagi tidur lagi. Masjid tu hantu banyak. Jadi saya dulu takut hantu. Saya pergi ketuk pondok, saya tidur dalam pondok Haji lah Syekh Nur Baik Pala Batak. Dia tu Haji ni hantu dengan sebut nama dia hantu keluar. Dia panggil tu Haji kau. Aku nak keluar dah. Dia bukan jambi bang, dia ada satu baja tu. Baja tu dia baju. Dia kata nak hamba hantu ni tak kena baca apa. Dia tak ambil baja ni. Dia baca di rumah dia. Dia camuk-camuk. Memang tak boleh. Kita hidup tu di kampung. Siapa nak mau pakai tak mahu. Tengok kawan semua tu. Dia tak mau. Tak mau. Dia tak hantu pun hitung keluar tu. Dia tak hantar air baca apa. Tapi hantu takut habis kawasan. Dia buat jicik. Orang takut. Dia kalau sebut, dia mesti menyatakan elak. Kenapa? Saya tahu saya bang. Saya tahu tak lagi. Kenapa?
dia akan tutup dengan kaedah. Ini kaedah dia. Kaedah tu ni mesti ada. Kalau dia tak beritahu ialah dari kita tutup cerita tu. Contoh kalau dia cerita, tunggu saya nak tanya masalah ni. Nanti dulu aku tak cerita lagi. Dia mahu bilang, aku tak beri kaedah lagi, kamu nak tutup. Tukar kepada soalan lain. Siap. Dia mahu. Dia mesti kena ada elat. Sama elat mustambat. Elat istimat atau elat akliyah. Istimat bukan ahli ataupun elat ra'iyah ikut. Itu dia kena maju usul baik. Dia kena maju kau efek. Wa ayyaku wa dawamu safar ila tamamiha. Dia mestilah berkekalan musafir sehingga sempurna semayang. Sehingga sempurna semayang. Baik. Kalau dia yakin makna semayang dia tu boleh sempurna, belum sampai kampung boleh sempurna. Contohnya dia zon, tak apalah yakin dia lah zon, dia zon boleh lagi. Maknanya dia zon berat kata dia sempat semayang. Tiba-tiba elok-elok doa tahiyat tu pum gerakam sampai dekat sungai kampung dia. Dia duduk kosong dah tu. Dia buat kosong tahiyat kosong. Duduk sengit itu dah. Pum. Tak Nabi salam sampai. Pohon dia sampai ke kampung. Dia kena bangun 2 rakaat. Dia kena tamam. Tak perlu naik lain lah, tak payah. Dia niat saja aku sembahyang 2 tambah lagi 2, tak payah. Naik je buat 4. Ni tu cerita kapal pun. Dari tak ada lah. Nak bayang tak boleh. Kalau kapal terbang tak boleh. Kapal terbang kita orang Pulau Pinang sampai habis lepas. Kita bukan orang habis lepas. Boleh lagi. Takkan pula kapal terbang nak turun kampung kita. Bertemu turun di kampung kita, itu semua lah. Naik helikopter boleh bayangkan. Boleh tasawur masalah naik helikopter. Cuma sebenarnya dulu helikopter sampai di kampung. Dia tak boleh. Kapal terbang masih boleh. Melikan kalau bayar lepas, dia mau orang bayar lepas. Jadi sampai dia kapal terbang, dia tak boleh. Itu dawam safar ila tamamiha, sehingga sempurna. Kalau dia semayang kosong tak dan sempurna, tiba-tiba sampai kapai di tempat dia, dia kena tamam. Dia kena tamamkan semayang tadi. Okey, ini wa alla yaqtadiya bi mutimmin bi juz'in min salatihi. Dan ketujuh, bahawa jangan mengikut orang yang qasar akan orang yang pada satu juzuk daripada sembahyangnya. Orang yang tamam tu hilang situ. Dan ketujuh, bahawa jangan mengikut orang yang qasar akan orang yang tamam tak ada, hilang. Pada satu juzuk daripada semayangnya sekalipun, jangan mengikut. Satu juzuk tadi. Amalkan hak tadi kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak apalah. Bila kita tahu kata dia tadi ni semayang tamam, mufarakah selalulah. Tu. Baik, hak tamam ni kita nak semayang tamam di musafir boleh tak? Boleh. Kita jamak tamam. Dia ada jamak kosong. Dia ada jamak tamam. Walaupun hak yang semayang tamam tadi dia orang musafir, kita buat kosong. Kita musafir, dia musafir, cuma dia nak buat tamam, kita nak buat kosong. Tak boleh juga. Sama ada yang buat tamam tu, sama ada dia bermukim, dia tak musafir atau dia musafir. Tak boleh. Tu. Walaupun dia musafir. Sebab dia masalahnya bukan kita kira musafir. Sebab kita kira rakaat tak sama. Rakaat dia tak sama. Dia tak sama rakaat. Lagi pula kita ni dia panggil semayang kita ni semayang rukhsah. Bukan semayang asal dah, hak rukhsah. Wa alla yaqtadiya, dan bahawa jangan dia mengikut bimutimmin orang yang qasar akan orang yang tamam pada satu juzuk pun daripada semayangnya, walaupun sedikit. Sedikit dari mana? Kadang-kadang saya terfikir juga,
Kita semayang kita tak sama. Dan kita tengok dia semayang ni orang tamam saya 4 rakaat. Dia naik tahiyat kedua, tahiyat tamam dia naik. Jadi mana apa sama lah. Masa tu kita masuk boleh tak? Apa salah? Tak boleh. Tak boleh. Jangan tanya banyak-banyak tak boleh. Jadi tak bagi perasaan dia ikut. Sebab tamam ni nama pasal. Apa ni orang baik hak dapat rusak. Apa ni yang tak ada rusak. Tapi kadang dia duk mikir je, kenapa tak boleh? Cara kata kita tengok orang tamam ni semayang tahiyat awal, bila dia naik, maknanya kita pergi qasar ni sama je lah kan. Sama je lah, tak boleh. Walaupun dalam kitab kata kita dapat di akhir semayang. Di akhir semayang pun apa salahnya lah, di akhir semayang duk baca tahiyat tu. Kita pergi nak ambil jemaah. Kita takbir, lalu kita naik buat dulu. Tak boleh, walaupun pada akhir sembahyang. Dia akan apa? Dia kadang-kadang kerana elat, saya sebut tadi, elat akliyah, elat akal. Kadang-kadang elat mustambatah, elat yang diistimbat daripada Quran dan hadis. Hak ni yang tak diikut ni sebab elat Quran dan hadis. Sebab apa? Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Tak kala disoal. Ini Ibnu Abbas disoal. Bila ditanya kepada Ibnu Abbas, ma balul musafir yusalli rak'atain idza qarada wa arba'an idza tamma bi muqimin. Lakukan hal keadaan orang yang musafir, dia sembahyang 2 rakaat. Dia akan sembahyang 2 rakaat kalau seorang diri. Dan dia sembahyang 4 rakaat apabila dia berimamkan dengan orang yang mukim. Ibnu Abbas kata ini sunnah, dia panggil tariqah syar'iyah. Tak boleh. Mana Ibnu Abbas kata tak boleh. Ini merupakan, dia kata ini dia panggil tariqah syar'iyah, sunnah. Sunnah nabinya, Nabi tak akan ikut orang tamam, selesai. Hak tu kalau kata kenapa, itu dia panggil ta'amuli. Kita tak ada soal hak tu. Sebab Nabi tak pernah pada ketika dia musafir mengikut orang yang sembahyang tamam. Sudah selesai. Kalau nak tanya je noh, dah orang kenapa setuju, kalau nak tanya lah. Dia kata Nabi tak apa, sudah selesai. Ini kerana tu. Ini tak digunakan. Kalau gunakan memang apa salahnya kita ambil tasyuk yang tak akhir tu, ataupun dia naik tahiyat awal kita ikut. Apa salahnya sama-sama rakaat? Tak. Sebab Ibnu Abbas kata tariqah sunnahnya yang tengok Nabi tak semayang di belakang orang yang tamam pada ketika dia musafir. Selesai. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau kita tak tahu Ustaz, kita pergi macam kat Al-In'ad kan, tengok semayang, dia tahiyat akhir, kita ikut aja. Boleh tak macam tu? Kita tak tahu. Kita nak ambil jemaah kan. Dia sebenarnya ada gunilah. Kalau kita musafir, tapi ada payah kalau bab ni lah. Kita tak kisah kita nak semayang seorang diri. Kalau kita syak, kita semayang seorang diri senang. Semayang seorang diri. Dan Ibnu Abbas kata, walaupun kita tengok kalau kita semayang ikut orang tamam, pahalanya lengkap. Ibnu Abbas kata sunnahnya macam tu. Tapi kalau kita beri salam dan kita tahu kata, maknanya dalam kita tak tahu, teruskanlah semayang kita. Tetapi kalau dah kita tahu, ini macam mana? Bila Nabi salam kita ni, kita tahu tu imam tu kosong. Saya yang buat masalah ni masalah. Kita nak baca. Jadi dia tahu tadi tak apa dia nak mufarakah. Jadi nak mufarakah lagu. Lepas salam baru dia tahu. Tak tahu lah kita tak pekah sebut mana, tapi dohir yang kita nampak boleh lah. Sebab dia tahu selepas daripada salam. Selepas daripada salam imam. Kalau dia tahu sebelum, itu memang tak boleh. Tapi dia tahu selepas salam imam, ada beberapa masalah yang menyerupai masalah tu, yang apabila selepas
semayang, dia tidak perlu kira kalau kita syok lepas semayang, dia tak perlu syok lepas semayang, kita maknanya dia kira lama masalah tu. Jadi kalau kita lepas salam pun kita tahu kita ada semacam mana, tak sah kira lah tu. Bila kita tahu selepas pada semayang, kita nak buat apa, kita nak farakah apa, dia salam. Itu masalah tu. Tapi kalau kita, saya senang, kalau kita dah usyak, mayang seorang diri, selesai. Mayang seorang diri. Nanti payah. Kita duduk semayang, duduk syak, syaitan ganggu pula. Syaitan tanya, syaitan kata sah ke tak sah mayang kamu? Kita pun sah, pada dia tak sah mayang kita. Apa semayang seorang diri, kita pun tunggu kawan kita, tanya kau kita tunggu, ada banyak yang nak main jamu. Dia tunggu kita, kalau tapi tak ada mayang seorang diri. Tapi saya lihat RNA ni maknanya kita punya ijtihad kita ni lebih kepada jamu kuasa lah. Selalunya sebab kita bari nak ikut tu. Sebab apa dia selalunya RNA ni banyakkan golongan musafir. Tapi jangan kita duk pergi semayang di kampung, kita duk kata dia jamu kuasa kadang kita melampau tu. Dia jamu kuasa, aku puasa ni tamam ni tak payah. RNA ni boleh lah diperbolehkan. Sebab memang keadaan di RNA ni selalunya orang jamu kuasa. Jangan dia tak jamu kuasa di RNA. Dia hak yang tak kuasa ni, hak yang kuasa ni ada pokok baru, dia kuasa saja. Dia kuasa tak ada, dia jamu dia tamak. Ada pokok baru. Saya panggil pokok baru lah. Dia jamu dengan tamak kuasa, dia tak mau. Dia tak mau, dia tak mau. Ada juga option habis. Wa alla yaktadiya, dan ditujuh bahawa jangan mengikut orang yang qasar akan orang yang pada setuju daripada semayang dan selipun. Jangan ikut walaupun setuju, walaupun sikit, walaupun di akhir semayang, Sebab tu Ibn Abbas kata, kenapa orang yang semayang ditanya kenapa orang yang qasar dia tidak boleh ikut semayang orang yang jamu. Ibn Abbas kata tilka sunnah, itulah sunnah cara jalan Nabi. Habis. Tapi ada juga masalah orang taklid. Taklid ni taklid dalam semayang lah. Dia kata apa? Dia nak kuasa di atas nak imam. Jadi mana aku semayang ni, kalau dia kuasa aku kuasa, kalau dia tamam aku tamam. Boleh dia kuasa. Dia kata imam kuasa. Jika tu imam tu kuasa. Tapi kalau tu imam tamam, dia tamam lah. Dia boleh niat dia tu. Kalau dia kata apa? Aku semayang itu imam. Kalau dia kuasa, kalau dia kuasa. Kalau tamam boleh. Kita ingat dalam semayang kita, aku nak ikut dia. Kalau dia kuasa, tamam. Kita tengok lah. Kalau dia kuasa. Kalau dia tamam, kita tamam. Tak boleh pula kita pergi kuasa. Boleh kita nak gitu. Tapi kita nak kuasa. Jika tu imam tamam, lah kena tamam. Tapi kalau kebetulan kita niat kuasa, tiba tu imam kuasa, ya kita kuasa. Tapi kalau kita niat kuasa, kalau kita imam kuasa, aku kuasa. Kalau tu imam tamam, aku tamam. Dia tengok tu imam tamam, kita kena tamam. Kita boleh kuasa. Kita ni hak jenis kita ni kan hak jenis rosak ni cukup jaga. Cukup jaga rosak. Dia cukup jaga rosak. Peluang ke masal. Jaga tak kira dah. Kalau rosak hak lain tak jaga, rosak cukup jaga. Tanya bawa cukup cukup tak? Habis. Jadi saya share elok syurutul Jum'ah, syarat Jum'ah. Ada mana syarat Jum'ah? Dia ada 6.
mestilah sembahyang waktu pada waktu itu dan didirikan pada garisan negeri. Mesti di dalam negeri ada penduduk. Dia tak mau sembahyang Jumaat dalam hutan, dia tak bukit, tak boleh. Jadi Ustaz, macam niat tadi Ustaz, dia orang datang tengok bola Ustaz, niat puasa tak tengok bola. Niat tengok bola. Adakah siapa tu siapa maksiat? Kalau dalam siapa tu sehingga menyebabkan ulama kategori ada mengatakan hukum bola ni dua. Ada ulama kalau kita menyilu memang betul kata tak boleh. Wajib ada yang saya tanya tak boleh sebab apa? Pok-pok tapi tengok bola ni kita confirm pakai slot pendek, campur lelaki perempuan, maksiat. Mula waktu maghrib. Waktu orang maghrib tu dia mula nak main bola. Waktu tu main maghrib masa mana? Masih sibuk. Kebanyakan yang merapu. Jadi kata saya tak boleh. Tapi ada ulama kategori mengatakan boleh. Boleh. Sebab kita tengok dia asal bola. Asal bola tu permainan. Permainan ni dia tidak masuk dalam, dia bukan lahu. Dia satu, maknanya dia satu bentuk permainan sukan. Mana kalau tengok dari sudut kesihatan dan sebagainya, kita lain. Yang nak berlaku seluar pendek, seluar campur tu, itu dia panggil arif. Benda-benda luaran yang maksud dia. Ada setengah ulama mengatakan boleh jamu kosong. Tapi guru pondok ni kan saya tanya, majoriti katakan tak boleh. Sebab apa tu dia anggap itu sapal maksiat. Tapi ada juga yang ulama kategori bukan kategori hak jenis cerita hak yang Wahabi ni. Saya tak pakai batu apa ni. Hak ni buat kita juga yang hak mengajar di azhar ada mengatakan boleh. Sebab apa? Semata-mata nak pergi tengok main bola. Dalam main bola tu dia ada persahabatan, persahabatan dan sebagainya. Dia perlu sudut pandang di unsur tu. Kemudian nak pakai seluar pendek tu cerita lain. Itu masalah depa, bukan kita. Kita bukan nak pergi pakai seluar pendek. Ada ulama kata begitu. Tapi kita nak paling baik, nak ihtiyat ni. Tak payah kita buat jam puasa. Tapi kita boleh buat helak. Bukan duk payah aku main KL ni, saat ni aku nak ziarah lah pak menakan aku. Apa tak jumpa. Mana buat helak lah. Aku nak pergi bandar, nak pergi ziarah kawan. Sambil tu tengok bola. Helak lah sikit. Benda boleh helak, tak helak. Wallah alam.